Ini berlaku 2 hari lalu, dan saya masih memprosesnya. Saya berumur 36 tahun, bekerja sebagai mekanik lift, dan telah melakukannya selama 12 tahun. Kerja kesatuan sekejap bergaji lumayan, tetapi Anda memperoleh setiap dolar. Anda sama ada bergantung pada kabel setinggi 300 kaki di udara, atau merangkak melalui aci gelap gelita yang dipenuhi gris dan karat. Latihan itu melatih protokol keselamatan ke dalam diri Anda sehingga ia menjadi ingatan otot. Yang paling penting, tagot penguncian. Apabila sistem rosak teruk, Anda tidak teragak-agak. Anda mematikan kuasa, menggantung tag amaran, dan menjauhkan diri daripada bahaya. Saya baru sahaja mengaplikasikannya pada perkahwinan saya. Saya baru sahaja selesai shift 16 pagi di hospital. Lift utama rosak semasa waktu puncak. Bilik mekanikal banjir. Motor rosak. Semuanya rosak. Apabila saya menghidupkannya, saya diliputi cecair hidraulik dan sangat keletihan. Saya hampir tidak dapat berfikir dengan waras. Hanya mahu pulang ke rumah, mandi, dan pingsan. Tiba di rumah sekitar jam 10. Rumah itu diterangi sepenuhnya. Saya masuk dan mendapati istri saya, Kelly, di meja makan bersama 3 orang rakannya, Tatum, Brier, dan Fallon. Mereka menggelar diri mereka sebagai juri. Sepatutnya itu petanda amaran pertama saya bertahun-tahun yang lalu. Terdapat 2 botol wine kosong di atas meja. Bukan sebarang wine. Bordeaux 2015 yang dihadiahkan oleh datuk saya sebelum dia meninggal dunia. Saya telah menyimpannya untuk ulang tahun perkahwinan kami. Mereka telah minum kedua-duanya. Kelly memandang saya dengan ekspresi teatrikal seperti dia telah berlatih di cermin. Boyd, saya perlu mencari diri saya semula. Saya rasa kita patut bercerai. Ini saksi-saksi saya. Kawan-kawannya mengangguk dengan serius. Saya perasan telefon sedang merakam. Beginilah keadaannya tentang bekerja dengan lift. Anda belajar membaca sistem. Apabila sesuatu hampir gagal teruk, sentiasa ada petanda. Getaran yang luar biasa, bunyi mati, kerosakan kecil yang diabaikan orang sehingga kabelnya putus. Saya telah mengabaikan petanda amaran dalam perkahwinan saya selama berbulan-bulan, mungkin lebih lama. Ki bekerja sebagai rakan pemasaran acara. Pada asasnya pergi ke pesta, mengambil gambar Instagram, mengedarkan barang-barang berjenama. Dia selalu membuatnya kedengaran lebih mengagumkan daripada yang sebenarnya, seperti peranan pemasaran yang berkuasa tinggi dan bukannya dibayar untuk minum champagne percuma di pelancaran produk. Jangan salah faham, kerja tetap kerja. Tetapi di suatu tempat, dia mula melayan perkahwinan kami seperti ia merendahkannya, seperti dia ditakdirkan untuk kehidupan yang glamor. Dan saya adalah Sao yang mengheretnya ke bawah. Apatah lagi gaji kesatuan saya membayar semuanya. Rumah, kereta, pakaian berjenama, gaya hidup yang dikendalikannya dalam talian. Semuanya dibiayai oleh seorang lelaki yang dipenuhi gris, merangkak melalui lift. Saya telah mendengar variasi aduan ini sejak setahun lalu. Saya terlalu bekerja keras, terlalu membosankan, terlalu mudah diramal, tidak cukup mengujakan. Jadi apabila dia duduk di sana bersama rakan-rakannya mengumumkan perceraian kami seperti ia satu persembahan, sesuatu terkesan. Saat itu apabila Anda telah menyelesaikan masalah dan tiba-tiba melihatnya dengan jelas. Saat Anda menyedari sistem itu tidak berbaloi untuk dibaiki. Baiklah, kata saya. Pastikan Anda menyimpan minit mesyuarat ini. Ki berkelip. Itu bukan reaksi yang dijangkakannya. Saya berjalan ke garaj, mengambil beg kerja dan pakaian saya, kemudian pergi ke panel elektrik. Saya sendiri telah memasang keseluruhan sistem rumah pintar, menghabiskan masa berminggu-minggu untuk memasangnya. Saya membayar yuran serdis bulanan. Ia didaftarkan atas nama saya. Saya membuka pemutus litar utama. Seluruh rumah menjadi gelap. Wi-Fi terputus. Lampu pintar, kamera, termostat mewah yang Kelly suka pamerkan. Semuanya hilang. Saya terdengar jeritan keliru semasa saya masuk ke dalam trak saya. Rupa-rupanya,
Mereka merancang untuk menyiarkan secara langsung saat yang memberdayakan ini dan tiba-tiba tiada internet dan lampu. Di cermin pandang belakang saya dapat melihat mereka teruyung hayang dalam kegelapan dengan lampu suluh telefon cuba mencari panel pemutus litar. Semoga berjaya. Ia berada di dalam almari utility yang berkunci dan saya mempunyai satu-satunya kunci. Memandu ke sebuah motel berhampiran salah satu tapak kerja saya dan tidur selama 12 jam berturut-turut. Apabila saya bangun, saya memulakan prosedur penguncian sebenar dalam hidup saya. Kemas kini 1. Apabila anda bekerja pada sistem lift, anda berurusan dengan jentera yang sangat kompleks yang boleh membunuh anda dalam sedozen cara yang berbeza. Sebelum sebarang kerja besar, anda perlu melakukan tagop penguncian, mengunci kuasa secara fizikal dalam kedudukan mati, dan menggantung tag merah yang memberi amaran kepada semua orang bahawa sistem sedang diserdis. Ia adalah tentang melindungi diri anda, memastikan tiada sesiapa yang boleh menghidupkan semula kuasa semasa anda sedang mengerjakan sesuatu yang boleh membunuh anda. Duduk di dalam bilik motel itu dengan kopi yang tidak sedap, saya sedar bahawa saya perlu mengunci tagot sepanjang hidup saya. Kenal pasti setiap titik di mana klaim mempunyai akses kepada sumber saya, wang saya, keselamatan saya, dan mematikannya secara sistematik. Perkara pertama yang saya lakukan ialah menyemak rakaman kamera papan pemuka daripada SUG yang saya beli untuk ke LA. Ia atas nama saya kerana saya mendapat kadar insurans yang lebih baik. Rekod pemanduan saya bersih. Rekod pemanduannya mempunyai saman laju. Saya menyelenggaranya, membayarnya, tetapi dia memandunya untuk acara kerjanya. Saya telah memasang sistem kamera papan pemuka kira-kira 6 bulan yang lalu selepas dia mengadu tentang fender bender di tempat letak kereta. Sistem yang bagus. Kamera hadapan dan belakang. Mod parkir. Perekodan GPS. Harganya $400. Kamera papan pemuka merekodkan koordinat GPS dan cap waktu untuk setiap perjalanan. Saya tidak pernah melihat data tersebut sebelum ini. Tidak pernah ada sebab. Saya memuat turun log tersebut selama 4 bulan yang lalu. Ki berkata dia banyak mengendalikan acara petang, majlis rangkaian, pelancaran produk, makan malam pelanggan. Dia akan pulang sekitar jam 6 atau 7. Kadangkala tidak pulang sehingga selepas. Menyemak rakaman kamera papan pemuka daripada SUG yang saya beli untuk ke LA. Ia atas nama saya kerana saya mendapat kadar insurans yang lebih baik. Rekod pemanduan saya bersih. Rekod pemanduannya mempunyai saman laju. Saya menyelenggaranya, membayarnya, tetapi dia memandunya untuk acara kerjanya. Saya telah memasang sistem kamera papan pemuka kira-kira 6 bulan yang lalu selepas dia mengadu tentang fender bender di tempat letak kereta. Sistem yang bagus. Kamera hadapan dan belakang. Mod parkir. Perekodan GPS. Harganya $400. Kamera papan pemuka merekodkan koordinat GPS dan cap waktu untuk setiap perjalanan. Saya tidak pernah melihat data tersebut sebelum ini. Tidak pernah ada sebab. Saya memuat turun log tersebut selama 4 bulan yang lalu. Ki berkata dia banyak mengendalikan acara petang, majlis rangkaian, pelancaran produk, makan malam pelanggan. Dia akan pulang sekitar jam 6 atau 7. Kadangkala tidak pulang sehingga selepas tengah malam. Sentiasa berkata dia keletihan kerana bersosial, dan ia meletihkan untuk sentiasa dihidupkan. GPS menceritakan kisah yang berbeza. Kenderaan itu tidak akan pergi ke tempat acara, restoran atau hotel. Ia membuat perjalanan tetap beberapa kali seminggu ke kompleks pangsapuri mewah yang sama 30 batu di luar bandar. Pembinaan baharu, jenis tempat di mana orang ramai membayar 3,000 sebulan untuk sebuah bilik tidur dengan kolam renang atas bumbung dan lobi yang layak untuk Instagram. Kenderaan itu akan tiba sekitar jam 7 atau pukul 8 malam. Dan ia tidak akan berlepas sehingga keesokan paginya. Ini telah berlaku selama 4 bulan. Saya duduk di sana melihat data GPS pada komputer riba saya dan berasa pelik seperti saya sedang mendiagnosis kerosakan dalam sistem. Kegagalan bearing motor, kerosakan pengawal, isteri berselingkuh di kompleks pangsapuri di Riverside Drive. Satu lagi kegagalan sistem untuk didokumenkan dan diselesaikan.
Saya membuka alamat tersebut dan mula mencari. Menemui laman web kompleks itu. Kemudian mula merujuk silang dengan media sosial. Mengambil masa kira-kira 20 menit untuk mencarinya. Zen Hollister, seorang gadis pertengahan 20-an. Instagramnya pribadi tetapi TikToknya awam. 40.000 pengikut setiap video adalah sama. Dia berada di hadapan kereta mahal di pangsapuri mewah di atas bumbung dengan pemandangan bandar yang bercakap tentang pendapatan pasif dan menolak perhambaan 9K F5 dan menjalani gaya hidup komputer riba. Biodata, kata jurulatih gaya hidup kripto dan mentor kelimpahan. Saya menonton beberapa video yang menyakitkan. Budak ini yang meluahkan karut kita semula yang dibalut dengan terminologi mata wang kripto dan ditapis melalui algoritma TikTok. Di latar belakang beberapa video, saya dapat melihat seni bina tersendiri kompleks pangsapuri tempat Clay menghabiskan malamnya. Bangunan yang sama, bumbung yang sama, tidak syak lagi. Saya akui ada satu ketika, mungkin 30 saat, di mana saya rasa kemarahan muncul. Bukan kerana dia telah menipu. Pada ketika itu, saya sudah menerima bahawa perkahwinan itu sudah berakhir. Tetapi kerana dia telah curang dengan lelaki ini, kanak-kanak ini bermain berpakaian seperti kereta sewa dan meminjam kemewahan, menjual fantasi kepada orang yang terdesak. Kemudian kemarahan itu hilang, dan saya kembali kepada analisis sistematik. Saya membuka akaun semasa bersama kami. Saya satu-satunya yang membuat deposit, tetapi kami berdua mempunyai akses penuh. Saya sudah berbulan-bulan tidak menyemak sejarah transaksi. Mempercayainya. Akaun itu sepatutnya mempunyai sekitar 23.000 berdasarkan deposit tetap saya dan perbelanjaan bulanan biasa. Ia mempunyai 15.000. 8.000 dolar telah hilang selama 3 bulan. Saya menyemak sejarah transaksi baris demi baris. Kebanyakannya adalah kedai runcit biasa, stesen minyak, tempat biasa dia, tetapi terdapat juga pemindahan Genmo biasa yang saya tidak kenali. 300 di sini. 500 di sana. Semua ke akaun yang sama. Zen Hollister. Isteri saya telah mengambil wang dari akaun bersama kami. Wang yang saya perolehi merangkak melalui lift, tergantung pada kabel beratus-ratus kaki ke atas, dan memberikannya kepada seorang penipu TikTok yang telah meyakinkannya bahawa dia akan menjadikannya kaya dengan mata wang kripto. Saya terpaksa ketawa. Bukan ketawa gembira. Bunyi yang anda hasilkan apabila sistem gagal dengan cara yang boleh diramal dan dicegah. Ia hampir lucu. Dia sebenarnya telah merancang ini. Menceraikan saya, menuntut separuh daripada segala-galanya, menunggang ke arah matahari terbenam bersama teman lelaki jurulatih gaya hidup kriptonya, dibiayai oleh pencen kesatuan sekerja saya, dan rumah itu. Kecuali dia telah membuat satu salah perhitungan yang kritikal. Rumah itu bukan aset perkahwinan. Saya telah mewarisinya daripada datuk saya 5 tahun yang lalu. 3 tahun perkahwinan kami. Di bawah undang-undang negeri, harta pusaka tidak menjadi harta perkahwinan melainkan ia dipinjam secara besar-besaran, seperti mengambil gadai janji bersama. Kami tidak. Rumah itu atas nama saya sahaja. Cukai harta daripada akaun pribadi saya. Insurans atas nama saya. Rumah itu milik saya sepenuhnya. Dan negeri kami mempunyai undang-undang yang jelas tentang pasangan yang mengalirkan akaun bersama untuk membiayai urusan. Itu dipanggil pelesapan aset perkahwinan. Dan hakim benar-benar tidak menyukainya. Saya menghabiskan sisa hari itu menyusun bukti. Memuat turun log GPS, tangkapan skrin setiap transaksi, menemui video TikTok Zen yang menunjukkan kompleks apartemen dan merujuk silang dengan cap waktu GPS. Mendokumentasikan semuanya secara sistematik, seperti cara saya mendokumentasikan pelanggaran keselamatan. Menjelang matahari terbenam, saya mempunyai folder dengan kira-kira 60 halaman bukti, garis masa, rekod kewangan, data GPS, semuanya bertarikh, teratur. Kemudian saya menghubungi peguam. Bukan sebarang peguam. Saya telah membuat kajian dan mendapati Richard Castellano pakar dalam pembelaan perceraian aset tinggi. Laman webnya mempunyai testimoni daripada lelaki yang telah dibawa ke tukang cuci dan berharap mereka mengupahnya lebih awal. 400 sejam. Tetapi saya fikir ia berbaloi.
Saya menghubungi pejabatnya, mendapatkan pembantunya, berkata saya memerlukan rundingan. Dengan segera, dia berkata dia telah ditahan selama 2 minggu. Saya berkata saya mempunyai bukti kecurangan, pelesapan aset perkahwinan, dan harta pusaka bernilai 400,000 yang mungkin akan dituntut oleh isteri saya. Dia menangguhkan saya. 30 saat kemudian, Richard Castellano menjawab, "Ceritakan semuanya." Saya sudah jawab. Dia mendengar tanpa menyampuk. Apabila saya selesai, tiba-tiba ada jeda. "Adakah Anda telah mendokumentasikan semua ini?" Folder bukti 60 halaman, log GPS, rekod bank, tangkapan skrin, semuanya. "Bolehkah Anda berada di pejabat saya esok pukul 8? Saya akan berada di sana." "Bagus. Bawa semuanya. Kita akan mengebumikannya." Kemas kini kedua. Perbicaraan mahkamah adalah 3 minggu lalu. Saya perlu menuliskan ini kerana ia masih tidak terasa nyata. Pertemuan dengan Richard sangat mendidik. Dia berusia lewat 50-an. Rambut beruban, sut mahal, pejabat tinggi di pusat bandar. Dia muncul pada pukul 8 pagi dengan komputer riba dan folder bukti saya. Dia meminta peguam caranya membawa kopi sebenar dan kami mula bekerja. Dia meneliti semuanya. Log GPS, rekod bank, video TikTok, rekod hartanah untuk rumah datuk saya, membuat nota dalam buku nota kulit. Selepas 2 jam, dia mendongak. "Encik Sterling, saya telah mengamalkan undang-undang keluarga selama 32 tahun. Ini adalah salah satu kes yang paling didokumentasikan dengan baik yang pernah saya lihat daripada pelanggan yang bukan penyiasat persendirian." "Dari mana awak belajar ni?" "Saya seorang mekanik lift. Kami mendokumentasikan semuanya. Jika saya tidak mempunyai dokumen yang membuktikan saya memeriksa sistem keselamatan dan seseorang cedera, saya akan dipenjarakan." Dia sebenarnya tersenyum. "Kami akan berbaik-baik sahaja." Dia merangka strategi. "Failkan segera dengan memetik perbezaan yang tidak dapat diselesaikan. Sertakan semua bukti kewangan yang menunjukkan pelesapan aset perkahwinan. Berikan dokumen surat ikatan dan probate yang membuktikan rumah itu diwarisi. Minta kunci dikosongkan dalam tempoh 30 hari. Dia juga memfailkan usul kecemasan untuk membekukan akaun bersama. Dia tidak boleh mengeluarkan apa-apa lagi. Kami memfailkan petang itu. Ki dilayan 4 hari kemudian. Menurut pelayan proses, dia menjerit kepadanya selama 5 minit, kemudian cuba menghubungi saya 17 kali. Saya mematikan telefon saya. Richard mengendalikan semua komunikasi. Richard berkata dia memerlukan peguam, dan peguam yang baik akan memberitahunya bahawa dia tidak mempunyai kes. Dia mungkin akan menghabiskan 3 atau 4 kali sebelum menemui seorang yang cukup terdesak untuk mengambil wangnya. Skim sebenarnya yang berlaku. Dia mengupah seorang peguam, diberitahu bahawa dia telah ditipu, memecat mereka, melakukan ini 3 kali dalam masa 2 minggu sebelum menemui seorang yang sanggup membuat hujah yang mungkin mereka tahu adalah sampah. Strateginya, dakwa rumah itu sepatutnya menjadi harta perkahwinan kerana dia telah menyumbang kepada penyelenggaraannya, menuntut nafkah pasangan kerana dia telah menyokong kejaya saya, berhujah bahawa wang yang dia berikan kepada Zen adalah pelaburan yang sah. Richard menghantar tuntutannya kepada saya. Separuh rumah, separuh pencen saya, 3 tahun nafkah pasangan, pembayaran balik ganti rugi emosi. Saya menghubunginya. Adakah dia serius? Peguamnya menyusun hujah terbaik yang mereka boleh tanpa apa-apa untuk digunakan. Tetapi mereka dibayar dalam apa jua cara. Apakah peluang kita, Encik Sterling? Saya tidak berjudi di Jegas kerana saya tidak suka membazirkan wang untuk peluang buruk. Jika saya seorang penjudi, saya akan mempertaruhkan rumah saya untuk anda menang. Kami mempunyai dokumentasi, bukti, undang-undang negeri. Dia mempunyai perasaan dan tuntutan. Hakim mengambil berat tentang 3 yang pertama. Mereka tidak peduli tentang yang keempat. Perbicaraan dijadualkan selama 6 minggu. Sepanjang minggu-minggu itu, perkara menarik berlaku.
Ki mula menghubungi dari pelbagai nombor, telefon rakannya, nombor rawak. Pesanan suara bertukar daripada marah. Awak tak boleh biarkan saya rasa bersalah selepas semua yang kita bina bersama, kepada tawar-menawar. Mungkin kita boleh selesaikan ini tanpa peguam. Saya tidak menjawab. Jiran saya, Puan Patterson berusia 70N. Tinggal di sebelah selama 40 tahun. Kenal datuk saya. Mengetuk pintu saya pada suatu petang apabila saya singgah untuk mendapatkan lebih banyak pakaian. Ki tiada di rumah. Boyd. Sayang, saya tak bermaksud mengusik. Tapi adakah semuanya baik-baik saja? Saya terdengar ke Ellie menangis di telefon. Saya yang memberinya perkara asas. Bercerai. Peguam yang menguruskannya. Berpindah sementara. Puan Patterson mengangguk perlahan. Saya kesal mendengarnya, tetapi saya tidak boleh mengatakan saya terkejut. Gadis itu tidak pernah menghargai apa yang dia ada. Sentiasa bercakap tentang bagaimana dia berhak mendapat yang lebih baik, bagaimana dia ditakdirkan untuk perkara yang lebih besar. Dia berhenti seketika. Datuk awak akan berbangga dengan cara awak mengendalikan ini, mempertahankan diri sendiri. Itu membuatkan saya terkesan. Datuk saya pernah menjadi tukang pasang paip kesatuan sekejap, tegar seperti paku. Apabila dia meninggal dunia, dia meninggalkan rumah dan nasihat kepada saya. Jangan biarkan sesiapa memperkecilkan kamu, budak. Kenali nilai kamu dan pertahankannya. Puan Patterson juga menyebut bahawa dia kurang kerap berjumpa juri. Para kesatria wine telah berhenti. Apabila mereka berkunjung, ia lebih singkat. Cuaca baik, kawan-kawan, katanya. Sebaik sahaja keadaan menjadi sukar, ia berlarutan. Perbicaraan itu sendiri cepat. Muncul pada pukul 9 pagi dengan satu sut saya, biru laut, yang dibeli untuk pengebumian datuk saya. Richard bertemu saya di luar dengan kelihatan tenang dan yakin. Ki sudah ada di sana bersama peguamnya, peguam keempatnya, seorang wanita yang kelihatan seperti dia lebih suka berada di tempat lain. Ke Ellie diapit oleh juri. Semuanya berpakaian seperti mereka akan makan tengah hari selepas itu, mungkin menjangkakan bayaran yang besar. Apabila saya masuk, Ki memandang saya. Saya melihat ekspresinya berubah menjadi emosi, harapan, kemarahan, keputusasaan, pembangkangan. Saya mengekalkan wajah saya neutral. Hakim Morrison, wanita berusia 60N, menyemak fail kes, kemudian mula bertanya soalan. Peguam ke Ellie pergi dahulu, membuat hujah tentang sumbangan rumah tangga ke Ellie, sokongan kejaya saya, kerja emosi, pengorbanan, mengekalkan gaya hidup yang telah biasa dia lakukan. Hakim Morrison mendengar, kemudian bertanya, bolehkah anda memberikan contoh khusus tentang pengorbanan dan sumbangan ini? Peguam itu teruyung hayang. Baiklah, Yang Arif, skim sokongan emosi yang tidak ketara. Saya tidak meminta kuantifikasi. Saya meminta contoh. Adakah Puan Sperling menyumbang dari segi kewangan kepada perbelanjaan isi rumah? Dia mempunyai pendapatan sendiri. Jadi itu tidak. Adakah dia menyumbang kepada penyelenggaraan atau penambahbaikan harta benda? Dia menyelenggara isi rumah. Testimoni Encik Sperling menunjukkan bahawa dia sendiri yang mengendalikan semua penyelenggaraan, pembaikan dan penambahbaikan. Adakah itu dipertikaikan? Tidak. Yang Arif. Hakim Morrison berpaling kepada ke Ellie. Puan Sterling, bolehkah anda beritahu saya secara khusus apa yang anda korbankan untuk kejaya suami anda? Ke Ellie berdiri. Dia jelas telah bersedia. Yang Arif, saya telah melepaskan cita-cita kejaya saya sendiri untuk menyokong Boyd. Saya menghadiri acara kejanya, mengekalkan hubungan sosial kami, memberikan sokongan emosi. Cita-cita kejaya apa yang anda lepaskan? Saya ingin memulakan perniagaan perancangan acara saya sendiri. Tetapi adakah suami anda menghalang anda daripada memulakan perniagaan ini? Tidak. Tetapi adakah dia menarik balik sokongan kewangan jika anda mencubanya? Tidak, tetapi tenaga emosi yang diperlukan untuk menyokong kejayanya bermakna saya tidak mempunyai kapasiti. Hakim Morrison mengangkat tangan.
Puan Spelling, saya telah menyemak sejarah pekerjaan anda. Anda telah bekerja secara konsisten selama 7 tahun. Pendapatan anda stabil. Saya faham tiada bukti peluang kejaya yang dikorbankan. Dia beralih kepada rekod kewangan. Saya nampak bukti bahawa anda mengeluarkan $8,000 daripada akaun bersama selama 3 bulan dan memindahkannya kepada Encik Zen Hollister. Bolehkah anda jelaskan transaksi ini? Kelly menjadi pucat. Itu adalah pelaburan dalam peluang perniagaan yang sah. Bimbingan mata wang kripto. Nada suara Hakim Morrison kering. Saya telah melihat buktinya. Log GPS. Rekod transaksi. Siaran media sosial. Ini bukan pelaburan. Ini membiayai hubungan luar nikah. Itu bukan. Selain itu, anda memfailkan nafkah pasangan berdasarkan tempoh perkahwinan dan mendakwa bergantung pada pendapatan Encik Sterling. Walau bagaimanapun, perkahwinan itu berlangsung kurang daripada 8 tahun di bawah ambang 10 tahun untuk sokongan jangka panjang. Di negeri ini, anda mempunyai pendapatan anda sendiri. Bukti menunjuan anda secara aktif merancang untuk pergi sambil menghabiskan ase perkahwinan. Faktor-faktor ini mengurangkan sebarang tuntutan yang mungkin anda miliki dengan ketara. Dia melihat dokumen harta. Bagi rumah itu, ini jelas merupakan harta pusaka. Surat ikatan menunjuan ia telah diwasiatkan kepada Encik Sterling 5 tahun yang lalu. Tiada gadai janji bersama, tiada pergaulan yang ketara. Di bawah negeri undang-undang, harta ini tidak tertakluk kepada pembahagian. Peguam Kelly cuba mencelah. Yang Arif, Puan Spelling menyumbang kepada rumah itu dengan tinggal di sana. Itu bukan sumbangan. Itu kediaman. Jika dia telah membayar untuk pengubahsuaian atau mereka telah mengambil pinjaman bersama, kami mungkin akan bertengkar. Saya tidak nampak bukti. Dia menutup folder itu. Inilah keputusan saya. Perceraian diluluskan. Puan Spelling mempunyai 30 hari untuk mengosongkan dan mengeluarkan barang peribadi. Tiada nafkah pasangan diberikan. Akaun bersama dibahagikan dengan Encik Sterling menerima pembayaran balik untuk 75% daripada 8,000 yang dikeluarkan. Saya mengambil kira perbelanjaan isi rumah biasa. Baki ase perkahwinan dibahagikan 50/50. Dia memandang Kelly. Puan Sterling, gunakan 30 hari ini dengan bijak. Cari perumahan alternatif. Encik Spelling tidak mempunyai kewajipan undang-undang untuk memudahkan ini. Kemudian pada saya, Encik Sterling, anda bebas menukar kunci selepas 30 hari. Mana-mana harta yang ditinggalkan boleh dianggap terbengkalai. Perbicaraan ini ditangguhkan. JDL turun. Saya duduk di sana memproses. 8 tahun perkahwinan dibubarkan dalam 15 minit. Richard mencondongkan badan. Tahniah. Ia berjalan seperti yang dijangkakan. Saya mengeling ke arah Kelly. Dia duduk diam. Peguam cuba menjelaskan sesuatu. Juri kelihatan sangat terkejut. Mata Kelly bertemu dengan mata saya. Saya melihat saat tepat dia menyedari apa yang telah hilang. Bukan rumah atau wang, jaring keselamatan, kestabilan, orang yang menahannya semasa dia meyakinkan dirinya bahawa dia sedang ditahan. Saya berdiri, berjabat tangan dengan Richard, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Kemas kini terakhir. Kesannya boleh diramalkan. Ki menghabiskan keseluruhan 30 hari cuba meyakinkan saya untuk menyelesaikan masalah, menghubungi dari nombor yang berbeza, muncul di tapak kerja, cuba meminta Puan Patterson untuk menjadi pencelah. Puan Patterson menyuruhnya untuk menjadi dewasa dan menghadapi akibatnya. Saya dapat mendengar perbualan melalui dinding. Ia sangat kejam dan indah. Hari ke-29. Sebuah trak pemindahan muncul. Ki memuatkan barang-barangnya. Saya tiada di sana. Richard menasihati supaya tidak pergi. Menghabiskan hari itu dengan kerja pemasangan di seluruh bandar. Pulang ke rumah malam itu. Rumah separuh kosong. Dia telah mengambil barang-barangnya, tetapi semua barang saya perabot Datuk kekal.
Rumah itu terasa lebih besar, lebih kosong, tetapi juga lebih bersih, seperti sistem yang telah berjalan dengan komponen yang rosak dan akhirnya dibaiki. Menukar kunci pada hujung minggu itu. Bolt mati, pemegang, semuanya. Harganya $300, berbaloi dengan setiap sen. Bahagian yang menarik berlaku kira-kira seminggu kemudian. Telefon mula meletup lagi, tetapi kali ini Zen. Sebaik sahaja ke Ellie berpindah bersamanya dan dia menyedari bahawa dia tidak mempunyai wang penyelesaian. Hanya hutang kad kredit dan tiada aset. Jurulatih gaya hidup kripto itu berubah fikiran. Saya tahu kerana dia menyiarkan tituk mengenainya, tidak menyebut nama ke Ellie. Hanya video yang tajam tentang melindungi tenaga anda daripada orang yang mempunyai kesedaran kemiskinan dan mengetahui bila seseorang membawa tenaga negatif ke dalam minda kelimpahan anda. Komen-komen itu kejam. Seseorang menghubungkan titik-titik antara Instagram KL dan bahasa kod Zen. Tangkapan skrin dikongsi. Garis masa dikumpulkan. Instagram ke Ellie menjadi gelap 2 hari kemudian. Juri juga pecah melalui gosip. Salah seorang rakan sekerja saya mempunyai isteri yang mengenali Brier. Seluruh kumpulan rakan itu berpecah belah. Tatum dan Brier berhenti kembali panggilan sekali Ki tidak mampu membeli malam wine. Fallon berpindah ke Portland. Persahabatan yang dibina atas drama bersama tidak akan bertahan apabila seseorang kehabisan sumber untuk mengekalkannya. Terakhir saya dengar, Ki mendapat pekerjaan di sebuah kedai kosmetik di pusat membeli belah. Bukan pemasaran acara di mana dia dibayar untuk pergi ke pesta. Runcit sebenar, gaji setiap jam, sasaran jualan. Yang membawa saya ke semalam. Saya sedang makan tengah hari dengan perantis saya, Dutch, 23, yang ingin belajar. Mengingatkan saya pada diri saya yang baru bermula. Kami baru sahaja selesai penyelenggaraan lift perkhidmatan di pusat membeli belah pusat bandar. Isu sensor yang memerlukan penentukuran semula. Dutch mahukan sandwich dari Medan Selera. Berjalan melalui ruang lega bercakap tentang projek pemasangan akan bermula minggu depan. 42 tingkat, bangunan komersial, kontrak 6 angka. Apabila Dutch memegang lengan saya. Yo, bos. Ada nada berhati-hati seperti cuba untuk tidak ketawa tetapi juga tidak membuat saya marah. Bukankah begitu? Dia menunjuk ke arah sebuah kedai kosmetik. Lampu terang, paparan solekan. Terlalu ramai pekerja yang memenuhi kuota. Ada pakaian seragam kedai utama, polo hitam, tag nama di belakang kaunter yang berpakaian sopan oleh pengurusnya. Wanita yang lebih tua menunjuk ke skrin komputer dengan agresif bahasa badan yang digunakan pengurus apabila tidak berpuas hati dengan nombor jualan. Seorang pelanggan baru sahaja beredar di pertengahan transaksi. Saya tidak melihatnya secara langsung sejak pendengaran. Perubahan itu amat ketara. Dia kelihatan letih, seperti seseorang yang kehabisan asap dan akhirnya menyedari tangkinya kosong. Keyakinan, prestasi, imej yang disusun rapi, semuanya hilang. Dia kelihatan seperti dirinya yang sebenar. Seorang wanita berusia 32 tahun yang bekerja di kedai runcit, dimarahi kerana sasaran jualan tanpa pelan sandaran dan tanpa jaring keselamatan. Juri tidak kelihatan di mana-mana. Gaya hidup glamornya telah hilang. Dutch tahu keseluruhan cerita. Saya memberitahunya kira-kira sebulan yang lalu. Dia mempunyai senyuman ini. Lelaki muda yang baik hati apabila mereka melihat seseorang yang mereka hormati dibelah. Bos, awak nak cakap sesuatu? Mungkin saya patut dapatkan nombor telefonnya untuk awak. Awak tahu, untuk kebaikan zaman dahulu. Bergurau. Tetapi dengan rasa ingin tahu, melindungi. Saya memandang Ki melalui tingkap itu dan tidak merasakan apa-apa. Bukan kemarahan, bukan kepuasan, bukan pembelaan, bukan kasihan, tiada apa-apa. Dia seperti peralatan yang saya telah nyatauliahkan sistem, yang saya kunci dan tandakan tag merah yang tertulis bahaya tidak beroperasi. Peralatan ini telah gagal dalam pemeriksaan dan tidak lagi berfungsi. Saya membetulkan kola saya dan terus berjalan. Tidak, saya memberitahu Dutch. Malah, lift itu mempunyai kabel yang terputus.
Bukan kejar saya lagi. Kami terus berjalan. Dutch masih tersengih. Bos, itu sejuk. Tidak sejuk. Baru sahaja selesai. Apabila sistem gagal dalam pemeriksaan, Anda tidak terus menjalankannya kerana nostalgia. Anda menyahtauliahkannya dan teruskan. Kami mendapat sandwich, sub Itali untuk saya, kelab ayam Belanda untuk Dutch, dan duduk di medan selera. Dutch bercakap tentang pengubahsuaian yang ingin dicadangkannya untuk projek pemasangan. Saya benar-benar berminat. Dia mempunyai naluri yang baik. Di belakang kami, saya terdengar seseorang memanggil nama saya. Saya tidak berpaling. Jadi skim yang berlaku apabila saya menggunakan tago pengguncian pada perkahwinan saya.